Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengaturkan sehingga dapat kita adakan satu lagi kuliah malam ini. Dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang merajinkan kita, menggerakkan kita untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud apabila Allah menghendaki seseorang itu kebaikan, maka Allah akan memberikannya tafaqquh fid din, kefahaman dalam agama. Dan kefahaman itu tidak boleh duduk-duduk termenung saja, tetapi kerana melalui majlis-majlis ilmu. So, seperti yang diiklankan malam ni, kita sama-sama berkongsi ilmu tentang perkara-perkara yang merosakkan tauhid. So, merosakkan tauhid ni istilah yang moderate sikit. Kalau yang lebih direct to the point, perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Okey? Jadi kita, Alhamdulillah, kita mentauhidkan Allah. Akan tetapi sebahagian kita merasakan syirik itu, yakni opposite, berlawanan daripada tauhid itu, hanyalah jika dia menyembah patung, atau menyembah salib, atau pokok, atau sungai apa semua tu. Lalu dia kata, saya ni Alhamdulillah tak sembah batu, pokok, salib apa semua, saya punya tauhid sudah okey. Sebenarnya tidak mudah begitu, bahawa dalam perkara, dalam kita mentauhidkan Allah tu, ada banyak benda-benda yang boleh merosakkan tauhid tersebut. Ataupun banyak perkara-perkara, keyakinan, ataupun perbuatan, ataupun ucapan kita yang boleh merosakkan tauhid itu. Yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah. Saya bagi satu contoh, sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahawa Nabi SAW selepas solat subuh, malam sebelum tu hujan. Okay, pagi tu solat subuh berjemaah, selepas habis solat subuh, Nabi beralih menghadap para sahabat, para jemaah, lalu berkata, Allah, tahukah kamu apakah yang difirmankan oleh Tuhan kamu? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Okay, Rasulullah meneruskan lagi, pada malam semalam ketika hujan, di kalangan kamu ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kufur kepadanya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana tu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyerangkan, sesiapa yang berkata hujan ini turun kerana Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan sesiapa yang berkata hujan ini turun kerana bintang-bintang, maka dia kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, ini sekadar hujan yang turun. Okey, sebab zaman dulu ada mereka yang mempercayai hujan ini turun kerana sekian-sekian sebab. Mereka tidak menyandarkannya kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW menerangkan siapa yang kata hujan ini turun kerana Allah, itu tauhidnya betul, imannya betul. Siapa yang kata hujan ini turun kerana sebab-sebab lain, maka dia kufur kepada Allah. Okey, itu satu contoh. Pada masa kini mungkin kita tak kata hujan turun kerana bintang-bintang, tapi mungkin ada perkataan kita yang mirip kepada seperti itu. Sebagai contoh, saya sakit kepala, saya makan Panadol. Lepas tu dah baik. Bagus Panadol ni. Baik sakit kepala aku. Nampak tak? Padahal yang menyembuhkan ialah Allah. Panadol tu hanyalah sekadar usaha. Okey, sepatutnya saya kata Alhamdulillah dengan Panadol ini Allah menyembuhkan kepalaku. Ataupun Alhamdulillah Allah telah menyembuhkan sakit kepalaku. Ini satu contoh mudah. Ataupun sakit. Alhamdulillah. Okay? Ataupun dia sakit, dia kata, bagus doktor tu, dia merawat saya sampai saya sembuh. Lalu dia menyandarkan kesembuhannya tu kepada doktor, bukan kepada Allah. Padahal yang patut dikatakan ialah, Alhamdulillah Allah telah menyembuhkan dan Allah telah menunjukkan kepada aku seorang doktor yang bagus. Ini sebagai contoh. Okay, masalah doktor ni dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW nak menutup jalan-jalan syirik ni, pernah datang seorang tabib, doktor lah, tabib berjumpa dengan Nabi dan dia lihat Nabi macam ada sakit belakang. Dalam hadis tu tak cerita pula sakit apa tu. Mungkin nampak sakit kulit ke apa ke.
Lalu tabib itu berkata, wahai Rasulullah, aku seorang tabib. Bagilah aku merawat belakang kamu itu. Rasulullah jawab apa? Tidak, tabib ialah Allah. Engkau ialah Rafiq. Yang ni maksudnya teman. Engkau ialah sahabatku, temanku. Rasulullah menafikan orang tu panggil diri dia tabib. Padahal dia memperkenalkan diri dia. I'm a doctor, I can treat you. Something like that. Okay, saya seorang tabib, saya nak merawat kamu. Rasulullah kata tidak, tabib ialah Allah. Engkau ialah Rafiq, teman ataupun sahabat maksudnya. Itu satu contoh. Bukan sekadar dalam bidang penyakit saja. Katakan seorang tu dia ahli perniagaan. Lalu dia untung banyak. Lalu dia kata apa? Pandai aku ni buat bisnes. Tengok aku untung banyak. Engkau buat bisnes tak pandai ya? Padahal Allah yang Ar-Razak. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan dia menyempitkannya. Sebab tu kadang-kadang dua orang, dua produk yang sama. Kadang tu Allah bagi dia lebih. Seorang ni Allah bagi kurang. Bukan sebab dia lebih tu lagi pandai. Kadang Allah nak menguji dia. Sebab kadang Allah memberi rezeki yang lebih. Kurniaan yang lebih, bukan kerana keistimewaan orang itu, tetapi kerana ujian yang Allah nak beri kepada dia. Iaitu satu contoh dalam urusan harian kita. Jadi apa-apa kelebihan, apa semua tu selalu sandarkan kepada Allah. Apa-apa yang berlaku, selalu sandarkan kepada Allah. Paling-paling sebut Alhamdulillah saja, senang. Okay. So ini satu contoh bagaimana tadi tu saya bacakan hadis, bagaimana hujan saja, kerana hujan saja boleh merosakkan tauhid. Okey, bila kita bincang tentang perkara yang merosakkan tauhid atau syirik, para ulama majoriti mereka membahagikan syirik itu kepada syirik besar dan syirik kecil. Okey, syirik besar dan juga syirik kecil. Ini kita kata majoriti, jumhur. Akan tetapi mereka berbeza pendapat dalam meletakkan garis pemisah mana yang besar, mana yang kecil. Boleh tangkap kan? They are all in agreement that syirik, there's a major syirik and minor syirik. But they are in their differences whether what is the line to define which one. Okay? Jadi kalau kita mengkaji tulisan-tulisan mereka, saya pun sendiri mengkaji macam tak ada kata putus. Seorang kata begini, seorang kata begitu. Ya, bagi mereka berbeza pandangan, apakah garis pemisah antara syirik besar dan syirik kecil. Kemudian, mereka berbeza pandangan juga. Apabila Allah SWT berkata yang dosa syirik tidak diampunkan, apakah itu merujuk pada syirik besar ke, syirik kecil ke, kedua-dua sekali? Ayat Quran mana yang kata dosa syirik tidak diampunkan? Semua dah hafal kan? Jom tengok Quran. Dalam phone masing-masing pun boleh. Surah An-Nisa ayat 48. Surah yang keempat ayat nombor 48. Betul tak? Sesiapa yang ada smartphone tetapi belum ada Al-Quran, lepas ni terus install. Malu kita hadapan Allah kelak. Bila Allah tanya kenapa dalam smartphone ada macam-macam, kita pula tak ada Al-Quran dalam tu. Lalu kita pula bagi alasan, nanti nak masuk toilet macam mana? Saya duduk kondo, orang duduk atas pijak Al-Quran saya. Kan? Benda lain semua kita install sampai nak penuh memori dalam phone tu. Tapi Al-Quran tak boleh install. Padahal ada banyak app lain pun tentang Islam sebenarnya. Tapi paling minimum ada Al-Quran tu. Okey, surah An-Nisa ayat 48. Jumpa ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalik. Akan tetapi mengampunkan dosa-dosa yang selain itu. Limai yasha, bagi sesiapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, sesiapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara isman azima, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar, azim, sangat agung. Okey. So ayat ni sebut syirik secara umum. Tak pula bahagi syirik besar ke syirik kecil. Jadi sekali lagi mereka berbincang di situ. Okey. Okey, bila ayat ni bincang tidak akan mengampunkan dosa syirik, maksudnya dia mati, dia meninggal dunia tanpa bertaubat daripada syiriknya itu.
Jangan pula seseorang baca ayat ini, katakan dia pernah buat syirik. Dia pernah buat syirik dengan langkah, katakan dia suka pakai tangkal. Sebelum ni pakai tangkal. Tangkal pelindung. Okey. Lalu dia nak bertaubat daripada tangkal tu. Tapi apa guna taubat? Allah tak akan ampunkan. Maksudnya ayat ini ialah orang itu dia melakukan syirik sampai dia meninggal dunia tanpa bertaubat. Itulah yang tidak diampunkan. Kalau orang tu pernah melakukan syirik, lalu kemudian bertaubat, dia berhenti dari perkara itu, maka taubatnya Allah akan terima. Itu beza di situ. Okey, boleh tangkap di sini? Okey, satu lagi ayat. Mereka juga, para ulama berbeza pandangan tentang syirik besar, syirik kecil ni. Orang yang buat syirik kecil, adakah dia akan kekal dalam neraka ataupun tidak? Orang yang buat syirik, dia akan kekal dalam neraka. Betul ke? Okey, yang angguk-angguk tu, ayat mana tu? Tadi ada juga yang angguk, sekarang semua tak ada angguk, semua tunduk. Tak nak mengaku dah. Cuba lihat surah yang seterusnya. Surah kelima, surah Al-Ma'idah, ayat 72. Surah kelima, ayat 72. Silap ayat tu. Okey. Dirangkap yang kedua tu. Innahu may yusyrik billahi. Okey, rangkap pertama menerangkan sesungguhnya laqad kafaral lazina qalu, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah dialah Al-Masih ibn Maryam. Katalah Al-Masih ibn Maryam. Bukan tu. Kemudian rangkap kemudian. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya sesiapa yang syirik kepada Allah. Faqad harramallahu alaihi jannah. Demi sesungguhnya haram. Allah mengharamkan ke atasnya jannah syurga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat duduk mereka, tempat tinggal mereka ialah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu sebarang penolong. Ini dalil yang mengatakan dosa syirik ini orangnya kekal di dalam neraka. Okey, jadi saya nak bagi intro ni bukan untuk mengelirukan alamak ada khilaf, ada beza pandangan. Nak bagi tahu walaupun para ulama membahagikan dosa syirik pada besar dan kecil, tetapi yang paling selamat tinggalkan semuanya. Jauhi semuanya. Sebab walaupun mereka beza-bezakan, tapi kalau kita rujuk dalam ayat-ayat Quran yang tadi dengan yang ini, Allah menyebut syirik secara umum. Tidak pula dibahagikan kepada kecil dan juga besar. Okay, kalau pernah melakukan syirik, nanti kita akan bincang selepas ini apa ke? Cepat-cepatlah bertaubat. Jangan kata minggu depan. Sebab tak tahu bila. Malaikat maut bila datang jumpa, dia tak buat appointment terlebih dahulu. Okey, jadi ini sebagai intro bahawa syirik besar, syirik kecil, tinggalkan terus. Sebab kedua-duanya dosa yang, azab yang sangat besar. Sampai-sampai di kalangan para ulama ada yang berkata, meninggalkan syirik kecil itu lebih utama daripada meninggalkan dosa besar. Dosa besar macam berzina ke, berjudi ke, minum arak ke, memang patut ditinggalkan. Derhaka pada ibu bapa apa semua tu. Akan tetapi yang lebih utama kita tinggalkan ialah syirik kecil. Ini sebagai intronya tu. Okay? Sebab fundamental, asas kepada kita dalam Islam ini ialah tauhid. Mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah.
Okey, tidak ada Tuhan ni dalam konteks yang luas. Tidak ada yang melakukan kerja-kerja ketuhanan, tidak ada yang hak yang khusus kepada Allah. Kalau siapa yang buat semua tu, berarti dia mensyirikkan Allah. Okey, ini sebagai intro. Okey ke? Boleh faham ke? Okey, saya nak pada malam ni insya-Allah saya akan cuba sentuh tentang 3 perkara yang boleh menyebabkan seseorang tu jatuh ke lembah syirik. Tadi sebagai intro. Yang pertama sekali, saya nak bacakan sebuah hadis Nabi dulu, sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, dan ianya dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib Arnaud. Okey, an Mahmud bin Lubaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku bimbangi, ma akhafu alaikum, daripada perkara-perkara yang aku bimbang ke atas kalian. Maknanya Nabi SAW dia ada banyak benda yang dia concern tentang kita, banyak benda yang dia bimbang tentang umatnya, tapi yang paling dibimbanginya, apakah itu? Asyirkul asgar, syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asgar ya Rasulullah, apakah itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ar-riya. Riya itu beramal ibadah supaya orang lihat dan memuji-muji. Okey, lalu Rasulullah meneruskan lagi. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah azza wa jalla akan berkata kepada mereka pada hari kiamat. Iza juziyan nasu bi'amalihim, ketika dibalas, dihitung amalan-amalan orang ramai. Izhabu ilal lazina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu mempamerkan amalan kamu ketika di dunia dulu. Okay, pergilah. Okay, fanzuru, maka lihatlah hal tajidu indahum jazaa. Apakah mereka tu dapat memberi balasan kepada kamu? Ya, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang perkara yang dia bimbangi, paling dia bimbangi ke atas umatnya daripada banyak-banyak perkara yang dia bimbang, ya dosa, ialah perbuatan riya. Ialah syirik asgar. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu syirik asgar? Rasulullah menjawab, ianya ialah riya. Pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, ketika Allah menghitung amalan masing-masing, orang-orang yang beramal kerana riya ni, Allah akan berkata kepada dia, pergilah kamu kepada orang yang dulu kamu mempamerkan amalan kamu. Lalu lihatlah sama ada mereka itu dapat memberi balasan, dapat memberi pahala kepada kamu, dapat memberi syurga kepada kamu. Ya, ini salah satu perkara yang boleh merosakkan tauhid, dan kita akan bincang ini pertama sekali. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kata perkara yang paling dia bimbangi ke atas umatnya, iaitu riya. Sama kes dengan riya ialah apa yang disebut sebagai sum'ah. Sum'ah ni dengar. Riya dia suka orang tengok dia. Sum'ah dia suka dengar orang cakap-cakap tentang dia. Orang cakap-cakap dalam rangka memuji dia. Riya ni orang yang kita katakan bila semayang malas lembik dia. Tapi dia perasan ada orang tengah tengok dia, tiba-tiba jadi tegak. Dia begitu. Kalau dia seorang-seorang tu, dia malas nak pergi semayang, malas nak pergi surau ke masjid ke. Tapi bila ada orang tengah tengok dia tiba-tiba rajin nak pergi. Itu yang namanya riya. Sum'ah pula, dia suka dengar orang cakap-cakap, orang memuji-muji tentangnya. Okey, jadi riya dan sum'ah ni adalah perkara yang merosakkan tauhid. Kerana apa? Sebab bila kita beribadah kepada Allah dan mengharapkan ganjaran daripadanya. Bukannya beribadah dan mengharapkan ganjaran dari sudut pujian ke apa ke daripada sesama manusia. Bila sebut tentang riya atau sum'ah, kena ingat ia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Sebelum, semasa, selepas. Okey, riya tu kadang-kadang orang faham bila sedang beribadah ibadah saja. Bukan, dia boleh berlaku sebelum, semasa dan selepas. Katakanlah, IDT akan buat satu forum tentang hukum mengucapkan selamat kepada hari perayaan kaum lain. Katakanlah.
Lalu mereka nak orang sukarelawan yang nak organisekan benda tu, nak set up stage ke, nak buat backdrop ke, nak jemput orang ke apa ke. Lalu saya angkat tangan jadi sukarelawan. Okey, program ni katakanlah ada 4 Februari katakan sebagai contoh. Awal-awal lagi saya dah angkat tangan, sambil-sambil itu saya duk bisik dalam diri saya, saya nak buat ni, nanti orang puji saya hebat. Maknanya belum buat lagi pun. Belum buat lagi dah riak, belum buat lagi dah sum'ah. Awal-awal lagi saya volunteer. Padahal supaya orang puji saya ni hebat. Hafiz dia buat kerja bagus lah, kemas lah. Lain kali panggil dia lagi. Sebagai contoh. Okey, boleh juga berlaku semasa. Ini tahulah ketika sedang forum apa semua tu, saya duduk perasan seorang-seorang. Tengok tu aku buat kerja, kan elok. Padahal orang semua biasa aja, sendiri perasan. Okey, sendiri duk syok. Kita panggil apa? Ujuk. Ataupun boleh berlaku selepas. Seminggu lepas program tu. Kau tahu tak? Minggu lepas program tu aku yang organize apa semua tu. Oh, ya ke? Boleh jadi setahun lepas tu. Kau tahu tak? Tahun lepas program tu yang bagus tu aku yang buat. Sekarang ni orang lain buat, tengok tu slack je. Start lambat, air tak ada, mikrofon tak jalan. Boleh jadi 10 tahun kemudian. Aku dulu tolong IDT, dia orang sekarang lupakan aku. Maknanya mengharapkan pujian, ganjaran daripada manusia. Boleh tangkap kan contoh tu? Jadi riak ni boleh berlaku sebelum, semasa, selepas. Okey, selepas tu boleh jadi sehari, sebulan, setahun, 10 tahun pun boleh. 20 tahun pun boleh. Dulu aku duk buat program apa semua tu, sekarang dia orang lupakan aku. Buat program kerana Allah ke kerana orang nak ingat kepada kamu? Yang itu sebagai contoh. Okey, satu lagi yang penting. Riak atau sum'ah ni hendaklah kita jauhi, bukan saja ketika melakukan amal soleh, tetapi juga apabila menjauhi perkara-perkara mungkar. Ini satu perkara penting. Sebab banyak orang, alhamdulillah, bila nak buat benda soleh, dia ikhlas. Kerana Allah, bukan kerana nak harapkan pujian. Tapi bila nak jauhi perkara mungkar tu, lain sikit. Alasannya apa? Nanti apa orang kata? Banyak kita meninggalkan perkara yang salah, bukan sebab Allah yang larang, tapi nanti orang tengok apa dia kata. Katakan rakan office, jom kita buat kerja slow-slow supaya boleh claim overtime. Instead of balik ke 5, kita balik ke 6. Boleh claim overtime sejam. Itu pula, nanti orang tengok apa orang kata. Jadi, meninggalkan perkara mungkar, bukan kerana Allah, tetapi kerana apa orang kata. Sama juga tu. Okey, ataupun contoh lain, zaman sekarang, teknologi canggih, semua orang ada phone, guna untuk melihat gambar-gambar yang tidak senonoh. Gambar porn sebenarnya. Bila dia seorang-seorang, dia tengok. Orang mari masuk je, terus tutup. Lalu dia meninggalkan gambar mungkar tu bukan kerana Allah, tapi ada orang masuk. Itu satu lagi contoh. Okey. Macam-macam lagi lah yang sebenarnya. Bila seseorang tu, bila dia bersendirian, dia buat perkara mungkar. Bila orang mari saja, dia terus meninggalkannya. Ini masuk dalam rangka meninggalkan sesuatu perkara mungkar bukan kerana Allah, tetapi kerana takut apa orang kata. Engkau ni nampak je macam orang soleh tu, rupanya tengok gambar ni ya. Itu yang dia takutnya tu. Okay, jadi ingat ya, kita nak jauhkan riak, sum'ah ni, kita buat benda baik sebab Allah yang suruh. Sebab Allah yang menjanjikan syurga, sebab Allah yang menjanjikan pahala, sebab Rasulullah yang menerangkan keutamaan amalan tersebut. Bukan kerana nak puji orang. Bukan kerana mengharapkan pujian daripada orang. Bukan mengharapkan nak dengar-dengar apa orang yang sebut-sebut. Sama juga kita meninggalkan perkara yang mungkar kerana Allah yang melarangnya. Kerana takut kepada neraka Allah. Bukan sebab apa orang kata. Okey sekat ni? Okey, alhamdulillah. Menyebut tentang riak ni, ada satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau ditanya, sampaikanlah kepada kami satu hadis. Orang ramai bertanya. Lalu dia berkata, baiklah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara orang yang terawal diadili pada hari akhirat kelak ialah orang yang berperang di jalan Allah lalu gugur syahid. Okey. Lalu dia diberikan sekian-sekian nikmat
sehingga pada hari akhirat bila dia dipanggil di hadapan Allah, Allah bertanya, dia kata, ya, saya telah dapat nikmat-nikmat itu. Lalu Allah tanya, atas sebab apa kamu mendapat nikmat-nikmat itu? Dia berkata, kerana aku dulu berperang keranamu, berperang di jalanmu, sehingga aku gugur syahid. Lalu Allah berkata, kazabta, engkau berdusta, padahal engkau berperang, supaya dipuji-puji bahawa engkau orang yang berani. Dan sungguh, memang telah dipuji sedemikian. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengheret dia di atas mukanya dan dihumbankan ke dalam neraka. Syirik kecil ni. Orang yang kedua pula dipanggil. Seorang yang rajin mengaji, menuntut ilmu dan selalu membaca Al-Quran. Lalu telah diberikan sekian nikmat-nikmat kepadanya. Maknanya bila dia sudah meninggal dunia, di dalam alam kubur, alam barzah tu dia mendapat sekian nikmat. Lalu Allah bertanya, kenapakah kamu mendapat nikmat-nikmat itu? Oh, kerana aku dulu menuntut ilmu dan juga membaca Al-Quran keranamu. Allah menjawab, kamu berdusta. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu supaya dipuji sebagai seorang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dipuji sebagai seorang qura', seorang qari. Maka dia juga diseret di atas mukanya dan dihumban ke dalam neraka. Dipanggil pula orang yang ketiga. Dia ni pula orang yang banyak menerma. Lalu Allah bertanya, atas apa sebab apakah kamu dapat nikmat-nikmat ini? Dia menjawab, tidaklah aku melalui satu jalan, lalu aku melihat ada orang yang meminta, melainkan aku bersedekah kepadanya. Keranamu, ya Allah. Allah menjawab, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu bersedekah supaya dipuji sebagai seorang dermawan. Maka dia juga diseret di atas mukanya dan dihumban ke dalam neraka. Hadis sahih Muslim. Okay, ini kita sebut ya. Saya sebut ni apa? Tadi kita ulama bahagikan syirik besar, syirik kecil. Tapi syirik kecil ni, yang riak ni pun, orang tu buat amalan-amalan besar sekalipun, azabnya sangat besar. Iaitu dihumban ke dalam neraka. Jadi itu yang saya kata tadi. Syirik besar ke syirik kecil ke, berusaha sungguh-sungguh. Bukan untuk tidak melakukannya, tetapi menjauhinya. Sebagaimana masyarakat Melayu kalau nampak anjing jalan jauh. Anjing tu baik je. Especially yang pakai collar tu, orang pelihara punya kan. Nampak anjing, terus jalan jauh. Jadi kita ni sepatutnya menjauhi syirik kecil, syirik besar, syirik kecil, sebagaimana kita jauhi daripada anjing. Tapi kalau yang dah belajar tu tak apalah, sebenarnya anjing okey je. Ataupun sebagaimana masyarakat Melayu Malaysia menjauhi khinzir. Nampak khinzir je trauma semacam. Bukan menjauhinya, terus patah balik. So jauhilah syirik kecil sebagaimana masyarakat kita menjauhi khinzir. Okay, kalau ragu-ragu pun terus ditinggalkan. Bilik handbag, tengok kasut, 3 titik tak boleh, ni 2 titik. 2 titik ni apa benda? Tak boleh juga, tak apa. So begitulah sepatutnya sikap kita jauh daripada syirik ini. Bukan sekadar tidak buat, tetapi menjauhinya. Okey ke setakat ni tentang syirik kecil, iaitu riak. Okey, saya nak highlight beberapa benda. Bukan semua yang orang buat di hadapan orang lain terus dikategorikan sebagai syirik. Kalau ada kawan pergi buat umrah, dia ambil gambar, dia letak kat Facebook dia. Tidak semestinya dia tu riak. Oh, tengok dia tu ambil gambar letak kat Instagram, dia nak menunjuk-nunjuk. Tu riak tu. Tidak semestinya. Sebab boleh jadi seseorang itu dia bergembira dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, di mana dia dapat pergi buat umrah atau haji, lalu dia suka menceritakan tentangnya. Surah Wadduha semua hafal kan? Yang last kali ayat tu bunyi apa? Surah Ad-Duha yang last kali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat-nikmat Tuhanmu, maka cerita-ceritakanlah. Dia nak cerita nikmat dia yang dia dapat, dia kumpul duit sekian lama semua tu, akhirnya dia sampai ke Masjid Nabi. Akhirnya dia sampai Masjidil Haram. Dia nak ambil gambar, dia nak cerita, tak apa. Kita tidak tahu apa hati orang lain, tak boleh kita tuduh dia riak. Okey, boleh tangkap ke? Okey. Masyarakat kita selalunya terbalik. Kalau ada musibah, baru dia ambil gambar letak.
Dapat kereta pakai hari-hari, tak pernah letak gambar dalam Facebook. Sekali aksiden, terus ambil gambar. Musibah besar melanda aku hari ni. Padahal sikit je motor terlanggar calar tu, itu pun dia yang salah dia pun tu. Kan? Sebab kalau kita ditimpa musibah, apa dibuat? Kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, ya Allah berilah aku pahala atas musibah ini. Dan berilah aku ganti apa yang lebih baik daripadanya. Kita, pada Allah saja kita mengadu pada Allah. Bukan mengadu dalam media sosial. Okay, itu hadis sahih Muslim tadi tu. Tapi benda-benda baik tu, dapat phone baru ke apa ke, tak apa. Kita nak cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dia mencerita tu atas salah satu bentuk syukur dia atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi itulah masyarakat kita pula. Kalau kita cerita, dia pula kata, tengok tu. Nak tunjuklah tu Proton X70. Aku pun dah order dah Pro 2 arus. Nanti aku ambil gambar tunjuk. Okey, masyarakat kita pula suka buruk sangka. Tak apa, kita ni buat benda bukan kerana orang. Sebab kalau nak buat benda kerana orang, sampai bila tak akan puas hati. Masing-masing akan tu. Kita buat benda kerana Allah sebut sekian-sekian, Rasulullah sebut sekian-sekian. Dan dalam surah Ad-Duha yang saya yakin semua hafal, yang last sekali Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka jika Allah memberikan dia kerajinan untuk berpuasa pada hari itu, dia nak cerita pada kawan-kawan dia, tak apa. Kalau Allah bagi dia kerajinan, pukul 4 pagi dia bangun terjaga untuk solat, dia nak cerita, tak apa. Allah bagi dia kerajinan untuk baca Quran, itu satu nikmat. Lalu dia nak cerita, tak apa. Alhamdulillah aku hari tu habis bulan Januari ni habis 1 juzuk. Tak apa, tidak pun kita tak boleh kata dia riak. Okey, sebab dia nak menceritakan nikmat Allah. Itu yang pertama. Kedua yang tak boleh kita kata riak ialah orang yang menunjukkan sesuatu amalan baik. Dia melakukan itu untuk memberi motivasi kepada orang lain. Untuk memberi contoh teladan kepada orang lain. Okey, dalilnya apa? Rujuk dalam surah Al-Baqarah, surah nombor ayat 271. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat nombor 271. Yang telefon saya tahu dah hafal lah, tak apa. Sebab tadi saya condemn yang tak ada dalam smartphone tak ada Quran, saya dah condemn tadi. So yang masih tak ada ni, kita kata dah hafal, tak apa, alhamdulillah. Okey ya, lupa daya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqati. Jika kamu menzahirkan, menunjukkan sedekah, fa ni'imma hiya, maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, kamu merahsiakannya, wa tu'tuha, dan kamu memberikannya al-fuqara, orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu juga baik bagi kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Sedekah yang kamu buat tu sama ada secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi akan menghapuskan kafarah dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya dan Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Allah tahu kamu buat tu untuk memberi motivasi kepada orang lain ataupun untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dalam berita ada sekian-sekian syarikat, dia memberi sumbangan kepada NGO ke apa ke, ada cek besar apa semua tu kan, pegang. Fotografer ambil gambar. Tak boleh tuduh riak tu. Sebab mungkin orang yang melakukan itu, dia berdasarkan ayat ini. Ayat ini Imam Ibn Katsir menjelaskan bahawa jika orang itu berpandangan jika dia menzahirkannya dapat memberi kesan yang positif pada orang ramai untuk memberi motivasi, contoh teladan untuk bersedekah, maka dibolehkannya menzahirkannya.
Tapi jika dia bimbang, dirinya itu lemah ke, was-was ke, syaitan senang attack untuk jadi riak, sum'ah apa semua tu, maka ketika itu lebih baik untuk menyembunyikannya, merahsiakannya. Gantung pada orang tu. Kalau orang tu diri dia lemah, apa nak kata, senang tergoda dengan syaitan. Asalnya nak sedekah secara ikhlas, tapi syaitan mudah attack dia dengan perasaan riak ke apa, maka dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu bagus baginya. Tapi bagi orang yang boleh kontrol dirinya dan dia melakukan itu sebagai satu bentuk motivasi, contoh teladan kepada orang lain, maka dia boleh menzahirkannya. Walaupun ayat ini berbicara tentang sedekah, tetapi sama juga bagi amalan-amalan yang lain. Kalau orang itu berkeyakinan, jika dia menzahirkannya, ianya dapat memberi motivasi kepada yang lain, maka dia boleh zahirkannya. Kalau dia bimbang jadi riak ke apa ke, tak apa, dan dia sembunyikannya. Okey, jadi tidak boleh terus berkata seseorang yang menunjuk-nunjuk sedekah cek besar apa semua tu, bahawa itu ialah riak ataupun menunjuk. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa ada orang miskin datang. Kami ketika itu sedang duduk bersama Rasulullah. Ada orang miskin datang, minta sedekah. Nampak dia dalam kesukaran apa semua tu, dia minta sedekah. Lalu Rasulullah bertanya, adakah sesiapa yang boleh membantu orang ni? Lalu seorang sahabat bangun, pergi ke rumahnya, balik dan membawa, tak dicerita apa, pakaian ke makanan apa, lalu diberikan kepada orang. Okey dah. Testing. Okey, lalu ada seorang sahabat balik ke rumahnya, mengambil pakaian ke makanan ke, dan memberi kepada orang yang meminta itu. Melihatkan tindakan seorang sahabat tu, yang lain-lain pun mula balik ke rumah, ambillah apa yang patut ke apa ke, lalu memberi kepada peminta sedekah tadi tu. Barulah nampak keceriaan di air muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun bersabda, barang sesiapa yang memulakan sunnah yang baik, maka baginya pahala. Dan pahala setiap orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya itu. Dan barang sesiapa yang memulakan sunnah yang buruk, maka baginya dosa. Dan dosa setiap orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa orang yang pertama tadi tu. Ini satu contoh di bagaimana orang tu dia bersedekah secara zahir. Dia tak senyap-senyap tunggu begitu. Okey, lalu orang lain pun ikut, maka dia mendapat pahala yang dia bersedekah, dan juga dia mendapat pahala orang-orang yang ikut teladan dia dalam memberi sedekah. Ya, jadi riak dan sum'ah, tidak semestinya semua orang yang buat amalan secara terbuka, kita akan anggap dia riak atau sum'ah. Okey, berdasarkan riak dan juga, tak payahlah seseorang itu kalau dia nak pergi solat berjemaah semasa dia menyuruh-menyuruh tepi tong sampah, masuk kot parit, apa, supaya orang tak nampak dia pergi masjid. Bukan begitu. Dia boleh jalan terus pergi masjid. Moga-moga orang yang nampak dia jalan tu, aku pun nak pergi masjid juga. Orang yang baca Quran tu katakan, dia nak baca kuat sikit tak apa, supaya orang dengar, yelah aku ni daripada duduk tengok phone je, baik aku baca Quran juga. Sebagai motivasinya juga. Sebab nak riak dengan sum'ah ni, seorang-seorang pun boleh juga. Katakan saya duduk dalam bilik ni seorang-seorang ni. Tadi aku semayang isyak hebat juga tadi tu. Duduk ujuk seorang-seorang tu. Kan dia haywire something ke apa ke, boleh juga jadi macam tu. Ataupun meninggalkan sesuatu perkara mungkar, duduk seorang-seorang juga. Duduk seorang-seorang sini, duduk tengok gambar X-rated. Dia tengok, nanti orang masuk apa buat? Aku tutup sekarang. Padahal tak ada orang masuk bilik pun.
Ya, dia meninggalkan satu perkara mungkar, padahal dia seorang-seorang situ kerana bimbang konon ada orang akan masuk bilik. Jadi itu ya, perkara yang boleh merosakkan tauhid yang pertama, iaitu syirik asgar. Apakah syirik asgar itu? Riya ataupun sum'ah. Kadang-kadang kita ni memang asalnya hati itu beramal soleh kerana Allah, meninggalkan perkara mungkar kerana Allah. Tapi kadang-kadang syaitan tu mari bisik. Syaitan tu mari bisik. Cepat-cepat kita alih. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Tak, aku buat ni kerana Allah. Aku menjauhi ni kerana Allah. Tiba-tiba ada orang mai puji. Kau ni bagus, aku tengok satu hari berapa kali duk pergi masjid. Tadi tu ikhlas, sekarang orang puji mula nak naik syok pula dah. Cepat-cepat, oh tak, Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberi aku kerajinan pergi masjid. Jomlah kita pergi sama lepas ni. Begitu ke? Okey? Jadi, ini riak sum'ah ni ialah gerak hati. Dan gerak hati ni kita kata tidaklah dinamakan hati itu, melainkan perasaannya memang berbolak-balik. Bila berbolak-balik tu, syaitan memang senang suka nak attack. Jadi, kita memantapkannya semula dengan menyandarkan apa-apa kebaikan kepada Allah. Apa-apa kejahatan yang kita jauhkan juga kerana Allah. Okey, setakat ni. Kita masuk yang perkara yang merosakkan tauhid yang kedua. Semua diam saja maknanya faham dan bagus. Okey, kita rujuk surah At-Taubah ayat 31. Surah yang ke-9 ayat nombor 31. Satu-satu surah yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ialah surah. Okey. Surah ke-9 ayat 31, sudah jumpa? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhazu, mereka mengambil ahbarahum, orang-orang alim mereka, waruhbanahum, rahib-rahib mereka, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan, sebagai sembahan selain Allah, wal masihu ibnu Maryam, dan juga Nabi Isa. Wa ma umiru illa liya'budu, padahal tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadah ilahan wahida, Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, yakni selain Allah. Subhanahu, maha suci Dia, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan Dia. Okey. Ayat ini asalnya bincang tentang sikap ahli kitab, orang Yahudi dan Kristian. Ittakhazu, mereka mengambil. Mereka itu ialah orang-orang ahli kitab. Sangat penting bila kita baca Al-Quran, kita jumpa ayat yang cerita tentang ahli kitab. Kita jumpa ayat yang cerita tentang orang munafik, orang musyrikin, ataupun kaum Nabi yang dulu-dulu, kaum Nabi Musa dengan Fir'aun ke, Raja Namrud apa semua tu. Kita baca dan kita reflect, kita renung apakah benda ni berlaku pada aku atau tidak. Sebab Al-Quran ni seluruhnya diturunkan kepada kita. Jangan kita baca Al-Quran, ini ahli kitab, okay, not me. Ini munafik, okay, not me. Ini musyrikin, not me. Mereka kekal dalam syurga yang ada sungai-sungai, ini akulah tu. Bukan begitu. Bila kita baca surah Al-Baqarah pada Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi seluruh Al-Quran ini ialah untuk kita. Bila Allah SWT menceritakan tentang sikap, perbuatan, keyakinan kaum-kaum yang lain, ianya adalah untuk kita mengambil iktibar. Apakah ianya berlaku pada aku atau tidak? Adakah ianya berlaku pada umat Islam ataupun tidak? Ini satu contoh ayat yang membicarakan tentang ahli kitab. Okey, apakahnya? Ittakhazu, mereka mengambil ahbarahum, orang-orang alim mereka, dan padri-padri ataupun rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ada satu hadis yang berkaitan dengan ayat ini.
Hadis riwayat Imam Tirmizi yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim ni asalnya orang Kristian. Lalu dia memeluk Islam. Dia berkata, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi unuki, dan di leherku salibun min zahab. Ada salib yang diperbuat daripada emas. Sebab dia baru masuk Islam, dia belum buang apa semua tu lagi. Belum datang kursus ke IDT lagi. Okey. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Adi, wahai Adi, itrah anka hazal wathan. Buanglah daripada diri engkau patung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikapnya bila nampak kesalahan terus tegur. Berbeza dengan budaya Melayu. Nantilah kita carilah masa sesuai. Kesianlah dia baru masuk Islam. Nanti dulu pelan-pelan. Kan aku tegur, dia kata pula, hang ni ustaz ke? Macam-macam alasan kita buat nak tegur orang. Sampai akhirnya tak tegur. Padahal ada satu surah dah hafal lah. Surah apa tu? Wal ars innal insana lafi khusr illal lazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa manusianya dalam kerugian. Tak kisahlah walaupun kitanya investment dekat public mutual ke mana tengah untung tinggi. Dekat saham apa semua tengah untung tinggi, tapi di sisi Allah tetap rugi. Melainkan orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita beriman, okey. Beramal soleh, okey. Pesan-pesan pada kebenaran tu macam mana? Nantilah aku tengah belajar ni. Padahal dah tahu dah benda tu salah. Aku tak beranilah nak tegur. Kan dia kata apa pula. Okey? Padahal dah hafal ayat tu. Nak mengamalkannya belum. Kalau kita nak membebaskan diri kita daripada kerugian tu, kena amalkan. Bukan hafalkan ayat. Maknanya kena amalkan. Kena biasakan diri menegur orang. Nak negur secara hikmah apa semua tu. Yang itu tu kita kata tengoklah berkeadaan macam mana. Tapi kalau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak saja terus tegur. Sebab kalau tangguh-tangguh tak menjadi. Baru-baru ni saya jumpa seorang kawan. Makan bersama, dia makan western food. Dia makan pisau, garpu. So dia duduk potong-potong, dia makan dengan tangan kiri. Dah habis tu saya tegur dia. Kita orang Islam makan dengan tangan kanan. Ya, okey. Lepas tu dia termenung kejap. Saya pun duduk fikir, ni dia nak apa yang nak fikir agaknya? Dia nak putar belik ke mana agaknya? Sebab dulu saya pernah tegur orang juga, ada yang jawab, kita ni zaman moden, makan ikut western, kita western. Ataupun ada juga yang kata, kalau makan dengan tangan, tangan kanan. Tapi kalau pakai perkakas, tak apa, tangan mana pun boleh. Macam-macam alasan bagi. Tapi seorang ni dia fikir-fikir, lepas tu dia jawab apa tau? Saya ni selama ni tak pernah ada orang tegur. Makan tangan kiri ni. You are the first one to correct me. Saya kata Alhamdulillah. Okey, nanti saya biasakan. Sebab kalau pegang pisau kat sini, garpu sini, kekok sikit nak potong. Terbang steak tu. Okey? Tapi itulah. Sebab orang kita kadang-kadang nak ikut sangat cara makan tu, makan dengan tangan kiri. Itu bukan budaya yang betul. Bukan etika Islam yang betul dalam rangka untuk kita makan. So, beranikan, biasakan diri tegur. Kalau tak pasti benda tu, tanya dia. Gang, kau buat tu okey ke? Aku rasa macam tak okey, tapi aku taklah ingat dalil dia. Kalau dia jenis positif, tak apa. Nanti kita sama-sama cari dalil dia. Jangan terus hantam salah. Apa yang salah? Entah, aku pun tak tahu. Tapi aku rasa salah. Ataupun aku ada baca dalam buku, tapi tak ingat apa. Tapi aku rasa salah. Okay. Bila baca buku agama, baca tu hafal terus. Senang kita nak amalkan. Orang tanya, why you do that? Kerana hadis sekian-sekian. Kita nak tegur orang pun boleh. Okay, kadang-kadang kita zaman sekarang ni suka speed reading. Buku agama tu, 2-3 hari habis. Saya baca buku agama 2-3 minggu tak habis-habis. Sebab setiap dalil saya hafal.
Setiap hadis saya hafal. Dengan hadisnya, dengan riwayatnya, dengan darjatnya. Jadi bila kita nak sampaikan senang. Hadis Muslim, hadis Ahmad, ayat Quran apa ke. Kalau kita baca laju je, lepas tu kita nak tegur apa? Aku rasa aku baca somewhere ni. Tak betul tu, tapi tak ingat mana. Buku mana pun tak ingat sebab dah baca banyak, tapi semuanya laju-laju. Something like that, ya. Jadi kembali ke sini, Nabi nampak terus tegur. Dan Nabi tak panggil tu salib, Nabi panggil yang tu patung. Nabi kata terus buang. Okey, tak apa. Wa sami'tuhu, Adi berkata, dan aku mendengar yuqra'u fi surati Bara'ah. Maka aku mendengar Nabi SAW membaca dalam surah Bara'ah. Nama lain bagi surah Taubah ialah surah Bara'ah. Okey. Lalu dia mendengar Nabi membaca ayat tadi tu. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil orang-orang alim mereka, padri-padri mereka sebagai Tuhan selain Allah. Lalu dalam satu riwayat lain, Adi berkata, ya Rasulullah, kami dulu tak pun sembah mereka. Sebab dia dulu orang Kristian, dia tahu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, kami dulu tak sembah mereka pun. Okey, ataupun dalam lafaz Tirmizi ni terus Nabi bersabda, qala amma innahum, adapun mereka lam yakunu ya'budunahum. Mereka ni, ketahuilah mereka ni, ahli kitab ni sebenarnya tidak sembah. Apa nak kata, orang-orang alim dan padri-padri mereka. Walakinnahum, akan tetapi mereka, kanu iza ahallu lahum syai'an, apabila mereka, padri-padri, orang-orang alim menghalalkan sesuatu, istahalluhu, mereka turut menghalalkannya. Wa iza harramu alaihim syai'ah, dan apabila mereka, padri-padri, orang alim itu mengharamkan sesuatu, harramuhu, mereka turut mengharamkannya. Itu yang dimasukkan sebagai sembahan kepada padri-padri itu. Nampak tak di sini, di manakah salahnya sikap ahli kitab tu? Kalau nak duduk sini pun boleh ke? Berdasarkan hadis ni, nampak tak di mana silapnya ahli kitab tu? Apabila padri-padri itu menghalalkan sesuatu, mereka turut menghalalkannya. Apabila padri-padri itu mengharamkan sesuatu, mereka turut mengharamkannya. Betul lah ikut ulama', betul lah tu. Tapi tak minta dalil. Wah. Tidak minta dalil daripada Taurat atau Injil. Maknanya taklid buta kepada orang-orang alim mereka dan juga padri-padri mereka. Itu dikira sebagai menyembah padri dan orang alim itu. Ingat ke ayat kita baca tadi tu? Bahawa mereka mengambil orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mengambil Nabi Isa sebagai Tuhan juga. Macam mana dengan kita umat Islam? Ada lebih kurang tak? Tanya je ni. Mengikut mazhab Syafi'i, perkara itu haram. Haram. Mengikut jumhur, perkara itu harus. Okey, harus. Ada lebih kurang ke? Bila ulama' menghalalkan sesuatu, kita terus menghalalkannya. Ulama' mengharamkan sesuatu, kita terus mengharamkannya tanpa bertanya apakah dalil. Okey, di sini saya bukan nak meremehkan para ulama'. Okey, umat Islam sekarang ini, sikap mereka terhadap ulama' boleh dibahagikan kepada 3. Nombor 1, mereka yang reject, mereka yang menolak dan menghinanya. Mengata sekian-sekian apa-apa semua tu. Ini salah, bukan kita. Kedua, mereka yang taklid buta. Maknanya main ikut je tanpa memperhatikan apa dalil di sebalik itu. Lalu mereka bukan mentaati Allah tapi mentaati ulama' itu. Ini disebut sebagai taklid buta. Okey. Apa nak kata, kadang-kadang sampai masjid nampak nama, okey, kuliah maghrib malam ni ustaz sekian-sekian. Betul. Awal-awal lagi dah betul lah. Belum apa lagi pun. Okey, tidak biasa nak mendengar apa dalilnya tu. Sebab kita dalam rangka hendak mengikuti ulama', kita ikut sebab dalil yang dia bawa. Bukan sebab dia, bukan sebab serban dia besar. Sebab bukan PhD dia 3. Bukan sebab ada selendang hijau gantung di situ. Bukan, kita ikut sebab dalil yang dia bawa.
Dan kalau kita tak setuju, bukan sebab tak setuju dia tak pakai serban. Macam ada orang ni sekarang ni kan. Tak setuju sebab dalil dia bawa tu salah. Atau dalil yang bawa tu kita tak setuju. Jadi kita ni dalam yang ketiga. Bukan yang menolak, bukan yang menghina ulama'. Bukan yang taklid buta ataupun taksub pada ulama'. Tapi kita ni melihat ulama' ni sebagai orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian mereka mensyarahkannya, menjelaskannya. Okey, macam tadi pun bila saya bincang apa nak kata tentang riak, sum'ah, saya rujuk je kepada ulama yang ketika mensyarahkan hadis tu. Apa nak kata sebelum, semasa, selepas. Itu penjelasan ulama juga tu. Tapi mereka semua tu berdasarkan hadis tu, berdasarkan hadis innama malu biniat, mereka mensyarahkannya. Lalu saya ikut pandangan tu. Bukan sebab mereka ulama, tapi sebab ayat Quran yang mereka sebut tu. Jadi ini sikap kita yang betul sepatutnya. Kita ikut seseorang atau kita tak setuju dengan seseorang itu kerana dalil yang dia. Bukan kerana jawatannya ke, pakaiannya ke, gelarannya ke, keselebritiannya ke. Ini satu budaya yang kita kena tukar. Bukan sebab suka tak suka, sebab macam yang Allah sebut ayat ini, antara perkara yang merosakkan tauhid seseorang. Banyak termenung saya nampak. Tak apalah, berfikir tu baguslah. Okay, sebab budaya kita dari kecil, kita tak biasa bertanya dalil. Kita tak biasa, itu dalil apa tu ya? Hadis tadi tu siapa ya? Dan kadang-kadang nak juga tanya apa, kena marah pula. Itu pun ada juga tu. Sebab saya dulu-dulu pun bila mula berjinak-jinakkan agama, bila berjinak-jinak dalil, angkat kat tangan tanya, Ustaz, hadis tu riwayat siapa? Kamu ingat kamu ni hebat sangat, tak tahu hadis riwayat siapa? Pula dah kena. Satu contoh. Bulan lepas ke apakah ada sambutan maulid. Betul ke? Apakah dalil yang lazim digunakan oleh pihak yang pro maulid? Yang cenderung kepada bolehnya menyambut maulid Nabi. Okey, hadis sahih riwayat Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Isnin. Lalu Rasulullah menjawab, hari Isnin aku puasa ini kerana hari itulah aku dilahirkan, hari itulah aku diutus menjadi rasul, dan hari itulah Al-Quran diturunkan kepadaku. Berdasarkan hadis ini, sebahagian tokoh menjadikannya sebagai dalil untuk membolehkan sambutan maulid Nabi. Pernah dengar ke hadis tu? Tapi semua tahu kan sambutan maulid. Tak pernah tanya dalil sebaliknya. Okey, kalau kita tanya itu dalilnya. Tapi kalau kita fikir sejenak, agak-agaknya dalil tu tepat ke tidak? Tu dia siapa tu? Kenapa tak ada kaitan? Pandangan yang lain macam mana? Tak apa, kalau pandangan yang tak setuju tak apa. Tidak akan dituduh Wahabi. Kita berbincang secara ilmiah. Okey, tak ada kaitan sambut dengan berpuasa lagi. Perhatikan tak, Nabi tidak menjandarkannya pada tarikh, tetapi pada hari Isnin. Sebab zaman Nabi SAW bila baginda dilahirkan, dia bukan macam kita. Kan nurse ke doktor akan tanda tarikh, time, normal ke, cesarean apa semua tu. Buat surat beranak, ada tarikh lagi kat situ. Zaman Nabi dilahirkan, it is an unrecorded event. Tak tahu tarikh sebenarnya. Yang tarikh 12 Rabiul Awal itu pada jangkaan sebahagian ulama'. Kalau kita kaji-kaji, banyak pandangan lain. Ada yang kata 9, ada yang kata tu, ada yang kata bulan lain. Kita saja yang di sini menjangkakannya pada 12 Rabiul Awal. Tidak ada hadis sahih yang kata Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua tu, hadis tadi tu, kalau kita nak amalkan, kita puasalah hari Isnin. Setiap hari Isnin. Okey, kadang maulid tu kalau ikut 12 Rabiul Awal jatuh hari Selasa, jatuh hari Khamis, tak ada kaitan pun sebenarnya.
Jadi kalau kita biasakan budaya ikut ulama kerana dalilnya, kemudian kita menganalisa dalilnya tu, kita lihat ulama tu bagi dalil bagus, tapi dalil ni saya rasa tak tepat. Jadi saya tak setuju dengan pandangan dia. Itu baru cara ilmiah. Bukan saja, dia ni betul. Ini yang reject ni Wahabi. Apa pasal dia Wahabi? Tak tahu, aku tak tahu. Tapi dia tak betul. Asal betul-betul. Sebab ramai-ramai di Malaysia sambut. Dia tak sambut. Dia tu salah, kita yang betul. Tak boleh begitu. Kita biasakan dalil, bukan kerana ulama' apa semua tu, dan kita sendiri yang menilai dan mengkajinya. Okey ke, boleh tangkap ke? Dan ini bukan perkara sekadar anjuran, tetapi melibatkan antara tauhid dan juga syirik. Kepada siapa kita mentauhidkan. Okey, hafal ya ayat ni 9:31. Boleh cerita kat kawan-kawan juga. Pada waktu yang sama, jangan salah faham saya meremehkan ulama' ya. Kita mengutamakan ulama', memuliakan ulama', tetapi kita memuliakan mereka kerana ayat-ayat Quran yang mereka sampaikan. Hadis-hadis yang mereka sampaikan. Sebab kita sendiri memang susah nak tahu seluruh Al-Quran. Memang susah nak tahu seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Al-Quran pun kadang-kadang kita tahu surah Yasin je kan. Surah nombor berapa dalam Al-Quran? 36. Okey. Dibaca untuk orang mati. Ataupun hampir mati. Kesian dia tengah duk semangat. Aku nak hidup lagi ni. Bagilah dia semangat yang insya-Allah Allah akan sembuhkan nanti apa semua tu. Baca pula Yasin. Alamak, memang habislah aku ni. Okey, Allah menurunkan seluruh Al-Quran, kita baca seluruhnya. Okey, jangan baca satu tu saja. Ya, jadi kita nak mengetahui seluruh Al-Quran, seluruh hadis memang susah. Sebab tu kita sangat perlu kepada para ulama'. Tapi ulama' tu macam-macam jenis ada. Kita nak ulama' yang bila kita dengar ceramah YouTube dia keluar ayat Quran, keluar hadis. Keluar ayat Quran, keluar hadis. Kemudian dia explain. Kita baca buku dia ayat Quran, hadis. Ayat Quran, hadis. Dan dia explain. Bukan sekadar hadis saja, tapi kat bawah tu ada rujukannya. Okey. Riwayat Imam Tirmizi. Riwayat Imam Ahmad. That is the best that we can do. Sebab kadang-kadang ada juga yang saya jumpa penulis yang tulis riwayat Bukhari. Tetapi tak ada dalam Sahih Bukhari. Ataupun kadang-kadang riwayat Bukhari betul. Sebab Imam Bukhari ada kitab sahihnya, ada Adabul Mufradnya dan juga ada kitab tarikh. Kitab tarikh ni dia biografi para perawi yang bermasalah hadisnya. So hadis tu memang riwayat Bukhari pun, tapi dalam kitab tarikh yang menjelaskan kelemahan riwayat tu. Tapi tahap tu kita tak tahulah kot, kena tahu kitab semua tu. Ataupun yang best saya pernah dengar tu, riwayat Ibnu Adi fi Al-Kamil. Riwayat Imam Ibnu Adi dalam kitabnya yang berjudul Kamil. Kamil ni kan sempurna. Hadis ni bagus ni. Tahu tak kitab tu tajuk penuhnya apa? Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Kitab yang sempurna dalam menghimpunkan para perawi hadis yang lemah. Tapi dia ambil depan tu je, Al-Kamil. Kamil tu sempurna lah. So, ni riwayat Imam Ibnu Adi. Adi ni aku tak kenal. Tapi kitab dia Kamil. Sekadar alih bata yang aku tahu, Kamil tu sempurna lah. Jadi ni hadis ni bagus. Tapi nama penuh kitab tu Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Kitab yang sempurna dalam menghimpunkan para perawi yang du'afa, yang lemah. Hadis-hadisnya daif atau lagi teruk lagi. Pernah juga saya baca buku, jumpa riwayat Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Ibnu Jauzi tu tokoh besar tu. Al-Mawdu'at pun kitab yang famous. Tapi kitab yang famous dalam menghimpun hadis-hadis mawdu'. Okey. Tapi kita selalu berdoa kan, bila baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah aku jalan yang lurus. Moga-moga dengan tu Allah akan menunjuk kepada kita buku-buku yang lurus. Akan menunjuk kepada kita para penceramah yang lurus. Yang kita kata bertanggungjawab ilmunya tu. Okey.
Saya nak sentuh 3 je untuk malam ni. Kita masuk kepada contoh syirik yang ketiga. Okey, boleh ya? Rujuk dalam Quran, surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah 42. Ayat 21. Surah nombor 42. Ayat nombor 21. Sudah jumpa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lahum syuraka. Apakah bagi mereka itu sekutu-sekutu syara'u lahum yang mensyariatkan bagi mereka minad dini daripada agama ini malam ya'zim bihillah, malam ya'zam bihillah, apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Walaula kalimatul fasl, dan jika kerana tidak kalimah yang telah ditetapkan terlebih dahulu, laku dia bainahum, nescaya dijatuhkan hukuman, keputusan ke atas mereka, di antara mereka. Wa innaz zalimina, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, lahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Okey? Lalu Allah bertanya, Allah tanya ni bukan tak tahu tau. Allah tanya nak kata salah benda tu. Disebut istifham ingkari. Allah bertanya dalam rangka menerangkan kesalahan perbuatan mereka itu. Macam kita ada orang isap okok sini, kata, why you smoking? Bukan nak tanya boleh smoke atau tidak, tapi nak bagi tahu dia, do not smoke inside here. Okey, sini Allah bertanya bukan sebab tak tahu ke apakah, nak bagi tahu kesalahan mereka itu. Am lahum, apakah bagi mereka syuraka, sekutu-sekutu, ada Tuhan lain ke yang mensyariatkan bagi mereka. Syariat ni apa? Maknanya membuat hukum hakam yang baru. Tak kisah dalam perkara akidah ke, ibadah ke, muamalat ke, akhlak ke. Minat dini, daripada agama ni. You nak buat agama lain, tak apa, silakan. You nak buat syariat-syariat lain dalam agama lain, tak apa, saya silakan. Tapi ini merujuk kepada dini, agama Islam. Apakah kamu ada Tuhan-Tuhan lain yang kamu dengan dia boleh buat syariat-syariat yang lain dalam Islam ini? Malam ya'zam bihillah, apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Okey. Kesalahannya tu Allah terangkan, dan jika kerana tidak ketentuan yang Allah telah tentukan terlebih dahulu, maknanya Allah dah kata azab neraka tu kemudian, azab hari kiamat tu kemudian, laku dia bainahum, tentu telah dijatuhkan keputusan ataupun hukuman di antara mereka. Wa inna zalimina, ini orang yang buat hukum syariat sendiri ni, orang-orang zalim Allah panggil. Lahum azabun alim, bagi mereka azab yang amat pedih. Boleh tangkap tak ayat ni bincang tentang apa? Tak apa, salah kalau tidak dihukum. Boleh tangkap tak ayat ni bincang tentang apa? Okey, saya bagi satu clue, you fikir betul ke tak? Saya kata ayat ni bincang tentang bid'ah. Boleh tangkap ke tidak? Siapa yang mensyariatkan sambutan Maulid Nabi? Siapa yang mensyariatkan doa awal tahun dan akhir tahun? Siapa yang mensyariatkan selepas berlakunya kematian adanya majlis tahlil malam pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-40 dan ulang tahun setahun? Boleh tangkap ke? Bila bincang bab bid'ah, jangan terus kata bid'ah ni geng Wahabi je, ni geng Salafi. Dia orang ni tak ada kerja lain, bid'ah je semua. Sebab tu umat Islam tak maju, sebab dia orang ni orang-orang jumud ni semua ni. Tak, bid'ah ni masuk dalam bab tauhid dan syirik. Kalau kita mentauhidkan Allah, kita akan kata syariat ini daripada Allah saja. Tak ada orang-orang lain yang boleh buatnya. Kalau ada orang nak buat tu, Allah tanya dalam bentuk pengingkaran. Apakah mereka ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkannya? Ada Tuhan selain Allah ke yang mensyariatkan sekian-sekian-sekian itu?
Itu maksudnya tu. Okey? Jadi bila bincang bab bid'ah, bila ada orang sebut bid'ah ke apa, jangan terus menolaknya. Sebab ini duduk dalam bab tauhid dan syirik. Bila kita kata saya mentauhidkan Allah, dalam tauhid uluhiyah tu, tauhid ibadah ialah hanya Allah yang mensyariatkan ibadah dan hanya kepada Allah kita beribadah. Tak boleh ada orang lain yang buat ibadah tu. Lagi teruk, tak boleh orang lain yang buat ibadah tu, lalu dia berkata, apa salahnya ini baik? Apa salahnya orang ramai buat? Apa salahnya kerana dengan buat begini kita dapat himpun ramai-ramai orang? Apa salahnya sekian-sekian-sekian? Kita tanya balik, apakah bagi kamu ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkannya? Bukan benda main-main. Sebagaimana kita mengingatkan orang, jangan pakai tangkal sebab syirik. Jangan percaya nasib baik, nasib buruk sebab syirik. Jangan ikut jampi-jampian yang kita tak faham sebab syirik. Jangan kata hujan turun sebab bintang apa semua tu kerana ia syirik. Sama juga, jangan buat bid'ah kerana ianya syirik. Bukan sebab saya kaum muda, you kaum tua. Bukan sebab dia ni belajar Madinah, saya belajar Cairo. Dia bukan macam tu sebenarnya. Hadis-hadis yang memberi amaran tentang bid'ah pun banyak juga. Tapi yang ayat Quran ni, kita terlepas pandang. Tapi Allah tanya direct kat situ. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah ke yang mensyariatkan doa awal tahun dan akhir tahun? Selepas asar sambil itu tak apalah, baca Yasin 3 kali. Ada Tuhan selain Allah ke yang mensyariatkan malam nisbu Sya'ban baca surah Yasin 3 kali? Kali yang pertama untuk panjang murah rezeki, kali kedua panjang umur, kali ketiga apa lagi dah? Dah sekian-sekiannya. Okeylah. Ada ke Tuhan lain yang mensyariatkannya? Sebagai contoh. Saya tanya ni. Saya kan Hafiz Firdaus bin Abdullah. Mu'allaf juga. Kan nama penuh saya kan Hafiz Firdaus bin Abdullah. Mu'allaf juga. Ni saya tanya. Kan saya tanya sebagaimana Allah bertanya di sini. Tapi orang kata bid'ah hasanah tak apa. Macam mana tu? Bid'ah hasanah tak apa. So macam mana tu? Sebab tu tadi kita baca ayat yang sebelum tu kan. Surah At-Taubah ayat 31. Jangan main ikut je. Kalau ulama' kata menghalalkannya. Dia menghalalkan majlis kematian. Malam pertama, ketiga, ketujuh tu. Jangan kita pun menghalalkannya. Tengok apa dalilnya. Dia akan baca. Dia akan bagi tahu hadis-hadis yang menganjurkan bacaan La ilaha illallah. Dia akan bagi hadis yang menganjurkan bacaan Al-Quran. Dia akan bagi hadis yang menganjurkan mendoakan orang yang meninggal dunia. Dia akan bagi hadis sebagai sekiannya. Tapi semua-semua hadis tu pun, sahih pun, yang kita nak tanya, mana hadis yang mensyariatkan baca tu pada malam sekian. Yang itu tak boleh jawab. Sebab memang tak ada. Hadis dhaif pun tak ada. Lalu kita bertanya sebagaimana Allah bertanya di sini. Kalau hafal ini pun boleh tanya orang tu. Apakah bagi kamu ada Tuhan selain Allah yang mensyariatkan amalan ni? Tengok dia jawab macam mana. Okey. Jadi tadi intro kita dah bincangkan tentang bahaya syirik, tentang bagaimana dosa tidak diampunkan, bagaimana azab neraka apa semua tu. Okey. Salah satu syirik itu ialah kita mensyariatkan sesuatu, mengamalkan sesuatu padahal Allah SWT tidak pernah mengizinkannya. Okey, semua khusyuk mendengar, bagus. Katakan okey, saya nak tanya. Tapi sijil nikah tak ada pun zaman Nabi. Sekarang siapa yang mensyariatkannya? Kan kahwin ada sijil nikah kan? Lepas tu sekarang pun setengah tu ada kad kecil pun. Kad nikah pun ada kan? Siapa yang mensyariatkannya? Okey, katakan cerai fasakh. Pernah dengar ke? Apabila isteri yang menuntut cerai dipanggil fasakh, betul tak? Okey, mesti semua orang pernah dengar. Pernah jumpa hadis tentang fasakh?
Pernah tertanya hadis tentang fasakh. Okay, fasakh tu ijtihad ulama terkini. Zaman Nabi tak ada kes fasakh, tak ada hadis fasakh. Itu ijtihad yang terkini. Siapa yang mensyariatkannya pula tu? Okey, ataupun saya bagi contoh ketiga, harta sepencarian pernah dengar? Kan, contoh kahwin je lah. Mula-mula kahwin dapat sijil nikah. Lepas tu tuntut cerai, fasah. Dah cerai tu nak minta pula sofa apa semua tu. Sofa ni I belilah apa semua tu. Harta sepencarian. Harta sepencarian mana dalil ada tanya ke? Kan kepada muslimat mesti kan. Mesti ditekankan. Kamu muslimat mesti tahu hak-hak kamu. Antara hak kamu ialah harta sepencarian. Pernah tanya balik apa dalil harta sepencarian? Okey, dalilnya tidak ada. Itu termasuk dalam ijtihad ulama terkini. Ianya masuk dalam kategori maslahah mursalah, kemaslahatan umum. Dalil spesifik tidak ada, tetapi berdasarkan keumuman dalil-dalil lain, maka dapat disimpulkan satu hukum. Iaitu adanya, apa nak kata, cerai fasakh ataupun harta sepencarian. Okey, termenung jauh semua. So kalau sijil nikah boleh, kenapa sambut maulid tak boleh? Sijil nikah zaman Nabi tak ada. Sambut maulid zaman Nabi tak ada. So sekarang sijil nikah boleh ada. Kenapa sambut maulid tak boleh ada? Double standard eh? Tadi siapa yang setuju sambut maulid tak boleh? Apa jawapannya? Okey, contoh lain? Ini kita masuk dalam kaedah ni lah, membezakan antara bid'ah ataupun tidak. Dua-duanya Nabi tak pernah buat kan? Sebab kita sekarang bukan bincang ibadah tapi sebab syariat. Siapa yang mensyariatkan maulid Nabi, siapa mensyariatkan sekian-sekian syarat ketika pernikahan, siapa yang mensyariatkan bolehnya wanita menuntut cerai melalui fasakh, itu masuk dalam bab syariat tu. Siapa yang mensyariatkan adanya harta sepencarian, kan dia termasuk dalam perkara yang Nabi tak buat. Okey, saya bagi contoh ya. Okey, ini singkatan. Ini Nabi, tuntutan, zaman kini, tuntutan. Jika Nabi tak pernah buat, kita kena fikir zaman itu ada tuntutan ataupun tidak. Sebagai contoh, zaman Nabi ada kematian. Okey, dan adanya tuntutan, adanya suasana untuk nak buat sesuatu majlis untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi Nabi tak buat apa-apa. Okey, tuntutan ada, tapi Nabi tak buat apa-apa. Yang ada kecuali mandikan, kafankan, sembahyang jenazah. Kemudian kebumikan. Kemudian talqin ada. Tanya je. Lepas kebumikan Nabi buat apa? Makan. Okay, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW bila sudah kebumikan berdiri di tepi dan baginda beritahu orang semua lain, doakanlah untuk saudara kamu ini agar diampunkan dan diberi ketetapan kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Bukan bagi jawapan bocor. Wahai tu berdasarkan nama mak dia kan. Terkejut dia tu, siapa panggil aku nama mak aku ni? Siapakah imam kamu, maka jawablah. Siapakah itu tu, jawablah. Betul tak? Yang biasa diamalkan kan? Bukan bagi soalan bocor. Sebab kalau orang tu masa hidup, imam dia ialah Manchester United. Bila dia mati, dia tak boleh jawab Quran. Dia akan jawab Manchester United juga. Sebab bila dah mati, kita tak boleh pilih jawapan. Jawapan tu keluar automatik.
Bila adanya soal jawab dalam kubur, jawapan tu keluar automatik. Kita kan boleh fikir lagi dah, siapakah Rasul kamu? Muhammad. Tak boleh. Dia akan keluar nama lain tu. Siapa yang kita jadi ikutan sama sekarang. Okey, jadi yang Nabi ajar selepas dikebumikan ialah mendoakan. Diampunkan dan dipermudahkan, tak diberi ketetapan kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Jadi kalau zaman Nabi, Nabi tak buat, padahal tuntutan ada. Maka zaman sekarang juga kita tak buat meskipun tuntutan itu ada. Okey, kes yang kedua, Nabi tak buat sebab tuntutan zaman itu tidak ada. Zaman tu lelaki semua baik-baik je, tak ada nak tipu-tipu, tak payah sijil nikah. Sebab kalau berhutang, ingat, kena tulis, betul tak? Tapi kalau nikah tak disuruh tulis. Sebab semua zaman tu baik-baik. Mungkin ada yang tak baik, tapi minoriti. Okey? Zaman sekarang, tuntutannya ada. Macam-macam orang sekarang ni. Yang menipu lah, yang pulta belit lah, apa semua tu. Maka kita boleh buatnya. Ianya tidak termasuk dalam bid'ah. Okey, zaman Nabi, suami baik-baik. Isteri pun tak payah nak minta cerai. Okey, jadi tak ada tuntutannya. Zaman sekarang ni macam-macam lelaki ada. Yang sini semua baik-baik kan? Yang kat luar sana tu macam-macam. Jadi kena ada satu kemudahan bagi isteri yang dizalimi untuk meminta cerai. Maka sebab itu diijtihadkan cerai fasakh. Okay, jadi benda yang Nabi tak buat itu terbahagi kepada dua. Zaman Nabi ada tuntutan ataupun tidak. Kalau zaman Nabi ada tuntutan tapi Nabi tak buat, berarti itu bukan sesuatu yang maslahat, bukan satu kemaslahatan umum. Maka zaman sekarang walaupun ada tuntutan, tak buat juga. Kes kedua, Nabi tak buat sebab zaman dulu memang tak ada keperluan nak buat tu. Tapi zaman sekarang sudah ada tuntutan. Kerana perbezaan zaman, maka melakukannya sekarang dibolehkan. Atas nama maslahah mursalah. Ataupun sebagai ulama' mereka sebut bid'ah hasanah. Bila para ulama' dahulu sebut bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Yang dimasukkan tu selalunya adalah hal-hal muamalat. Perbezaan sekolah ke, sistem kehakiman ke, ada ke peguam syar'i. Zaman Nabi kalau ada kes tak ada peguam. Okay, zaman sekarang, sebab dulu orang jujur, dia akan mengaku itu depan Nabi tu. Zaman sekarang dia putar belik lain macam. Ataupun tak tahu hak masing-masing, jadi kena ada peguam. So itu dibolehkan, termasuk dalam kemaslahatan umum. Okey. Memang kisah sahih bahawa pada zaman Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, azan Jumaat 2 kali. Okey, kenapa beliau berbuat sedemikian? Kerana pada zaman Nabi, pasarnya kecil. Dan orang tahu bila nak masuk solat Jumaat, mereka tutup pasar dan bersiap sedia untuk pergi solat Jumaat. Pada zaman Uthman, pasar ataupun tempat berjual beli di zaman itu sudah pun besar. Dan orang pun leka berjual beli sehingga dah azan, baru mereka nak tutup kedai, baru nak mandi apa semua tu pergi. Lalu Uthman mengijtihadkan satu lagi azan. Kalau ikut zaman tu tak ada jam. Kalau ikut kiraan sekarang ni mungkin setengah jam sebelum masuk waktu solat. Supaya orang dapat tutup, balik mandi, berhias, pakai wangi-wangi dan menghadiri solat Jumaat. Okey? So ada beza kat sini lah. So zaman Nabi, apa nak kata, tidak ada tuntutannya tu. Pasarnya kecil dan mereka tahu bila akan masuk solat Jumaat. Zaman Uthman sudah ada tuntutan. Kerana sibuk, khusyuk dengan jual beli apa semua tu, sehingga terlupa masuknya waktu solat Jumaat. Jadi kalau mereka pergi ke apa ke, sudah terlambat. Kena ingat ya, ada beza tak azan 2 kali zaman Uthman dengan yang kita buat sekarang ni di negara tercinta?
Okey. Katakan sekarang ini Zohor masuk 1.25. Lebih kurang ya. Okey, 1.25 kita azan pertama, lebih kurang 1.30 kita azan kedua. Azan pertama tu sudah masuk waktu Zohor. Okey, yang diisytiharkan oleh Uthman, azan pertama tu lebih kurang setengah jam sebelum masuk waktu Zohor. Maknanya jika Zohor tu 1.25, maka Uthman kata azan yang pertama itu 12.55. Supaya orang tahu, sebab zaman tu tak ada jam apa semua tu. Mereka mungkin terleka. Lagi boleh tutup bisnes awal-awal, balik mandi, sunah-sunah hari Jumaat kan. Mandi, pakai yang cantik, berhias, datang, solat. 1.25 baru azan. Tapi yang dibuat di Malaysia sekarang ni 1.25 azan. Azan kedua lepas orang semayang 2 rakaat tu. Which is sebenarnya tidak tepatlah kalau ini disandarkan kepada Uthman, kepada zaman Uthman ataupun ijtihad Uthman. Yang kedua, di Malaysia, di setengah masjid, bukan semua, jual beli masih dilakukan. Padahal dalam surah Jumaah kan, bila dilakukan azan, tinggalkan jual beli dan segeralah pergi ke masjid. Tapi jual beli masih dilakukan. Ada beza di situ. Okey. Itulah 3 perkara yang saya nak sampaikan tentang perkara yang boleh merosakkan tauhid. Yang pertamanya tentang riak atau sum'ah. Yang kedua tentang cara kita mengikuti para ulama. Bukannya reject, bukannya taklid buta, tapi ikut berdasarkan dalilnya. Tak setuju pun kerana dalil tu, tanpa kita nak meremeh ulama tu. Yang ketiga tentang bid'ah itu sendiri. Bahawa ianya adalah satu perkara yang melibatkan tauhid atau syirik. Bukan kerana ada kaum ni, ada mazhab lain ke apa semua tu. Okey, ada apa-apa soalan ke sebelum kita bersurai? Saya pukul 10, selalu habis 10.30. Hari ini pukul 10 sebab besok saya ada flight awal pagi. Jadi kena beredar awal sikit. Tapi tak apa, sementara tu kalau ada soalan ke, bantahan ke, boleh juga. Silakan. Kena tanya ulama tu. Tapi bagi saya yang 2 tu dah cukup dah. Tapi yang azan pertama tu bukan ketika masuknya Zuhur, tetapi setengah jam sebelum masuknya Zuhur. Jadi sebagai peringatan. Ataupun sebagaimana solat subuh. Azan subuh itu pun memang ada yang 2 pun. Tapi ianya lebih awal. Lebih kurang setengah jam ataupun 15 minit supaya orang dapat bangun, bersiap-siap untuk pergi ke masjid dan surau. Jadi yang Uthman buat itu bukanlah kita kata 100% bid'ah. Sebab azan 2 kali dengan azan pertama sebagai reminder tu sudah ada pada zaman Nabi. Hanya ianya dilakukan untuk solat subuh. Sekarang solat subuh pun ada, solat zuhur pun ada di zaman Uthman ibn Affan. Kepada muslimin yang pergi solat Jumaat, azan pertama, lepas tu sembahyang 2 rakaat kan? Lepas tu azan kedua. Sembahyang 2 rakaat tu sembahyang apa ya? Qobliyah. Nanti balik kaji. Ada tak sembahyang sunat Qobliyah pada hari Jumaat? Saya sebut je, bagi hint je. Tak semestinya salah. Okey, nanti kaji dulu. Yang ada kalau sampai awal tu tahiyatul masjid. Okey. Qobliyah tu sebenarnya tidak ada. Zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam azan lepas azan bagi dia terus keluar naik atas mimbar dan berkhutbah. Bila khatib duduk antara 2 khutbah nyanyi-nyanyi selawat, itu okey ke tak okey? Ada selawatnya, waktu ada doanya khatib tu kan. Khatib duduk, Bilal tu semangat. Saja dia tanya, saya kan bin Abdullah. Okey, ada apa-apa soalan lain ke?
Ada doa yang Nabi ajar, saya tak ingat pula sekarang ni. Cuba cari dalam app Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Dalam tu dia menghimpunkan doa-doa yang Nabi ajar. So cuba cari dalam tu tentang doa daripada apa yang sekarang sifat riak itu. Sebab saya ingat tapi saya tak hafal hadis tu, saya tak berani nak sampaikan. Okey, kalau tak ada kita boleh tutup majlis. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah. Siapa ajar tasbih kifarah ni ya? Tanya je. Kan kita rujuk dalam Sunan Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk-duduk dengan para sahabatnya, bila mereka hendak bersurai, Nabi akan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu Nabi juga explain siapa yang baca ni selepas majlis pertemuan tu, ianya menjadi kafarah kepada apa-apa yang tersilap sebut. Ada juga yang baca wal as kan? Yang tu surah wal as tu. Yang saya tahu baca tasbih kifarah tu. Okey, kita dah baca tadi. So terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.